Selamat datang ke program E-Belajar Matematik Tingkatan 1, bab 10, tajuk perimeter dan luas. Okey, bersama guru anda, Cikgu Seri Daryanti binti Yahya dari SMK Malim, Melaka. Hari ini kita akan belajar bab 10, tajuk perimeter dan luas. Standard kandungan 10.1. Standard pembelajaran 10.1.1 menentukan perimeter pelbagai bentuk apabila panjang sisi diberi atau perlu diukur. 10.1.3 menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Okey, sebelum kita bermula, pelajar-pelajar boleh buka buku teks muka surat 226. Okey, apa itu perimeter? Perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Okey. Cara menentukan perimeter ialah dengan mencari jumlah panjang sisi suatu objek tersebut. Ya. Maksudnya adalah kita nak tentukan perimeter, kita mesti cari panjang keliling suatu kawasan. Ya. Panjang keliling. Okey. Kita tengok contoh 1. Okey, tentukan perimeter bagi setiap bentuk yang berikut. Soalan A. Okey, so soalan ni senang je lah. Kita perlu cari perimeter sekeliling. Jadi apa yang kita buat ialah kita tambahkan sahaja jarak P ke Q, ya, tambah Q ke R, tambah RS, tambah jarak ST, tambah TU, tambah UV, tambah VW, tambah W ke P. Okey, sekarang kita tengok gambar. Jarak P ke Q. Dah bagi nilai belum? Dia tak bagi nilai tapi ada makluman yang kita dah tahu kat situ. Makluman apa? Kita tahu bahawa jarak R ke S adalah 4 cm. Dan kalau awak nampak, jarak R ke S tu ada satu senggatan diletak. So senggatan yang sama juga diletak bagi jarak P ke Q. Begitu juga jarak T ke U. Maksudnya di sini adalah ketiga-tiga jarak adalah sama. So jarak P ke Q adalah 4 jugalah, sama macam jarak R, S. Okey, so P ke Q 4 dapat dah. QR, jarak QR. Jarak QR. Jarak QR kita tak tahu tapi kita tahu bahawa jarak S ke T adalah 3 cm. Itu dia dah beri dalam soalan. Maka jarak RQ pun sama 3 cm. Okey, next. Jarak RS. RS. Okey, RS 4 cm. ST 3. TU. Jarak TU 4. UV dia dah beri 9. VW. Okey, dia tak beri jarak V ke W ni. Tapi kita boleh tambahkan jarak V ke W ni sama dengan jarak dari P ke Q tambah jarak R ke S tambah jarak T ke U. Jadi bila awak tambahkan ketiga-tiga jarak tu, awak akan dapat berapa kelas? 4 tambah 4 iaitu 8. 8 tambah lagi 4 dapat 12.
Ya. Okey, seterusnya okey, seterusnya jarak WP. Mana jarak WP? Okey, jarak WP, awak nampak tu ada tanda ni. Tanda sama dengan ni. Sama dengan sebelah sini. Jadi maknanya panjang UV sama juga dengan panjang PW. 9 cm. So, kita tambahkan ke semua sekali. 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 9 tambah 12 tambah 9. Kita tekan kalkulator, hasilnya dapat 48 cm. Okey. Itu untuk soalan A. Okey, kita tengok soalan B pula. Okey. Untuk cari perimeter bagi soalan B, kita tambahkan keliling ya. Tambahkan keliling. Dari A ke B, iaitu 6 cm. B ke C, 4 cm. C ke D. Okey, C ke D ni dia tak beri. Macam mana nak cari C ke D? Senang je ya. Kalau awak tengok sini, jarak C ke D adalah 3/4 daripada jarak A ke F. Ya. Jarak A ke F, ni A. Cikgu padam dulu, tak jadi. A ke F, jaraknya adalah 9 cm. Nah, jadi jarak C ke D ni kalau kamu tengok adalah 3/4 daripada jarak A ke F. Okey, dari line biru ni, line biru yang cikgu tanda ni sampailah ke F ni bersamaan panjang E ke G. Jadi panjang E ke G 3 cm. Maknanya bolehlah kita cari panjang CD dengan cara 9 tolak 3 dapat 6. Jadi panjang CD adalah 6 cm. Okey, seterusnya panjang DE. Mana DE? Yang ni. DE dia dah beri 5 tambah panjang EF. EF ni dia belum beri. Jadi macam mana nak buat? Panjang EF, kalau awak tengok gambar warna pink ni, panjang EF sama juga dari panjang A ke B. Sama panjang. So maknanya panjang EF ni adalah 6 cm. Dan last kali panjang F ke A. Okey, F ke A tak ada masalah lah. Memang 9 cm. Okey, jadi awak tambahkan semua jarak keliling. Awak dapat 36 cm. Okay, selesai. Okay, sekarang kita tengok contoh 2. Apa beza soalan dalam contoh 2 berbanding contoh 1? Okey, kalau kita tengok contoh 2, soalan nak kita cari perimeter bagi objek yang berbentuk melengkung. Ya? Mana melengkung ni? Di sinilah yang melengkung kawasan ini. Maaf ya, line cikgu tak lurus ni. Tak smooth. Ni yang melengkung. Dalam contoh 1, kita cari panjang perimeter yang berbentuk geometri.
Tapi dalam contoh 2 kita cari panjang perimeter bagi objek yang melengkung. Okey, so kalau jumpa soalan yang begini, awak mesti cari benang dulu ya. Benang atau tali. Ukur ikut keliling ya. Ukur keliling kawasan tembok ni. Ukur keliling. Lepas tu ambil tali tersebut, awak letakkan di atas pembaris. Dari pembaris, baru awak tahu berapa panjang perimeter kawasan lengkungan tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini kita selesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Murid-murid boleh buka buku teks muka surat 228. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan kawasan letak kereta di hadapan sebuah kompleks beli belah. Pihak kompleks beli belah itu hendak memagari seluruh kawasan letak kereta kecuali laluan masuk dan pintu utama. Sekiranya kos memagar ialah RM80 semeter, berapakah kos yang ditanggung oleh pihak kompleks beli belah? Okey, so sekarang kita tengok. Pihak kompleks beli belah, dia nak pagar seluruh kompleks ni. Seluruh kawasan parking kereta ya, dia nak pagar. Kecuali laluan masuk dan pintu utama. Okey, jadi kalau pintu utama ni dia tak nak pagar, awak tengok. Dari A ke M ni pun tak boleh pagar lah. Ya? Dari A ke M dan M ke L ni pun kita tak boleh pagar. Tengok, that's why dia tandakan dengan garisan putus-putus. Sebab kalau kita pagar kawasan ini, macam mana pengunjung nak masuk? Ya? Jadi sekarang ni, kawasan yang boleh dipagar adalah kawasan keliling yang garisannya bersambung. Okey, so sekarang ni, apa yang kita nak buat adalah kita tambahkan dulu jumlah panjang kawasan letak kereta yang perlu dipagari. Okey, kita mula dari jarak panjang A ke B ya. A ke B tambah panjang B ke C tambah CD tambah panjang DE tambah panjang EF tambah FG tambah GK tambah KL. Okay. Lepas itu kita perlu tolak dengan jarak HJ. Kenapa tolak? Sebab kalau kita tengok jarak HJ ni adalah laluan masuk. Laluan masuk kita tak nak pagar lah. That's why bila tak nak pagar kita tolakkan dia. Okey, jadi kita tengok AB, panjang A ke B 45 meter. Ya, awak tengok gambar rajah. A ke B 45 meter. Okey, B ke C? B ke C, macam mana dapat B ke C? Okey, kalau awak tengok dekat bawah ni, dia ada tunjukkan jalan kerja. Macam mana nak dapat jarak B ke C? Sebab dia tak ada bagi jarak kan? Jadi, kalau kita tengok gambar rajah, okey, nak cari jarak B ke C, kena cari okey, cari dulu panjang keseluruhan. Panjang keseluruhan. Yang ni lah. Dari D iaitu dari D ke E 35 meter.
tambah dari F ke G 30 meter. Jadi jarak keseluruhannya dari D sehingga ke G adalah 65 meter. Yang ni lah. Yang ini Lepas tu, bila kita dah dapat panjang keseluruhan, kita kena tolak pula dengan panjang A ke K ni. Sebab kita tak nak. Panjang A ke K tu kita tak nak. Kita nak panjang B ke C je. Jadi dari A ke K. A ni, A ke M panjangnya 8 meter. Ya, A ke M panjangnya 8 meter. L ke K panjangnya 32 meter. Jadi tolaklah dengan 8, tolak dengan 32. Seperti ini. Jadi kita dapat jarak BC adalah 25 meter. Kita pun tulis balik dekat bahagian jumlah panjang tadi. Okey, then CD. CD dah ada 35. DE pun 35. Sebab jarak CD dan DE tu sama panjang ya. EF kita dah ada 12. FG pun dah ada 30. Okey, lagi jarak GK. G ke K. Okey, G ke K ni dia tak bagi panjang keseluruhan. Jadi kita perlu tambah panjang satu per satu, iaitu tambah panjang EF tambah CD tambah panjang A ke B tambah panjang L ke M. Kita tambah keempat jarak ni, barulah kita dapat jarak dari K ke G, iaitu jumlahnya 100 meter. Okey. Last kali cari panjang KL. KL dah ada 32. So, tolak dengan HJ sebab HJ kita tak nak. Okey, so bila awak jumlahkan, tolak dengan 10, dapat jawapan 304 meter. Jadi panjang keseluruhan kawasan tempat letak kereta yang perlu dipagari ialah 304 meter. Okey, ini panjang. Soalan suruh cari kos yang ditanggung. Jadi 1 meter, ya. 1 meter bersamaan RM80. Harga pagar. Jadi sekarang ni kita ada 304 meter. Jadi 304 perlu darab dengan RM80. Okey, jadi duit yang perlu dikeluarkan adalah RM24,320. Okey, sekarang kita masuk soalan 2. Rajah di sebelah menunjukkan pelan sebuah kolam renang. Berapakah perimeter kolam renang itu? Okey, jadi gambar rajah yang berwarna biru ni adalah gambar kolam renang. Okey, untuk dapatkan perimeter, kita mesti tambah sekeliling kolam renang tersebut. Jadi untuk senang awak tengok, cikgu letakkan bucu-bucunya dengan huruf lah. Okey, tengok. Kita kena tambah jarak keliling bermula dari jarak A ke B. Ya. Lepas tu tambah BC iaitu 13 ya. A ke B tadi 20, BC 13. Ni memang sudah dibagi dalam soalan. Jarak CD 20 juga. Okey, jarak DE. Jarak DE dia belum beri ya. Jarak DE belum beri. Jadi
Jarak DE dan HA belum beri. Apa yang diberi lagi adalah jarak EF. EF, FG dan GH, ketiga-tiga jarak ni adalah sama. Ya, that's why ditandakan dengan tanda macam tanda sengkang awak tengok ni ya. Nak menunjukkan jaraknya adalah sama. Jadi EF tambah FG tambah GH masing-masing berjarak 5 meter. Manakala DE dan HA jaraknya belum diketahui, jadi kita kena cari dulu. Disebabkan DE dan HA ni jaraknya sama, jadi kita boleh buat seperti langkah di dalam kotak ni, kotak warna pink. Ya. Okey, cikgu tulis DE sama dengan HA. Oleh itu 13 tolak 5 bahagi 2. Kenapa 13? Sebab 13 adalah jarak ataupun panjang keseluruhan ya. Panjang dari B ke C adalah 13. Okey, manakala panjang G ke F adalah 5 meter. 5 meter sini. Jadi 13 tolak 5 dapat 8. Ya, 13 tolak 5 dapat 8. 8 ini adalah jumlah jarak ya bagi AH dan juga ED. Jadi kita nak cari jarak masing-masing. Apa yang perlu kita buat adalah 8 kita bahagi dengan 2. Sebab ada 2 jarak yang perlu dicari, iaitu DE dan HA. 8 bahagi 2 dapat 4. So, sekarang ni jarak D ke E adalah 4 dan jarak H ke A juga 4. So, kita masukkan 4 ni ke dalam kita punya jumlah perimeter tadi. Okay. So, bila semua nilai dah dapat, kita tambahkan semua sekali, dapatlah jawapan 76 cm. Okey, selesai. Okey, kelas. Sebagai kerja rumah, awak boleh buat latih diri 10.1C, nombor 2 dan 3 sahaja. Terima kasih. Okey, selesai sudah kelas kita untuk topik 10.1. Okey, semoga kita berjumpa lagi di lain masa di tajuk yang baru. Okey. Assalamualaikum.